Sisi abang adalah honeymoon saya. Sebenarnya bukan tempatnya, perasaan dan hati kita. Tak perlu lain tempat. Saya rasa bahagia, saya rasa tenang. Itu je. This is Isha and of course kita dalam Motif Trending. Kalau tadi kita tengok amboi, couple tu sweet betul ya, celebrate birthday. But of course now kita ada the sweetest couple of the year. Kita ada Abang Sabri Yunus dan juga Kak Angeline Tan ataupun kita panggil sebagai Kak Ardini sekarang. Wow. Okay, kita memang first of all nak ucapkan congratulations on your wedding. Kita dah gempak. Sangat-sangat sweet ya. Sweet tu sampai tak tahu nak cakap apa, bersemut pun. Terima kasih. Okay, so daripada orang kata apa, Pimai Tang tu, Tang Mi juga berjumpa. But of course, before that, sebelum kita nak masuk dalam lagi pasal perkahwinan, macam mana nak jumpa kan, ramai sebenarnya yang nak tahu Pimai Tang mana dok jumpa? Perkenalan kami sebagai kawan malah bersahabat daripada tahun 1942 melalui satu sitcom yang dinamakan Pak DKK ya. Daripada Pak DKK pergi dengan pada Cam tu, barulah Angeline dibawa ke dalam Pimai Tang tu. Ketika itu saya sudah pun berada dalam Pimai Tang tu. Jadi dah lama kita tak jumpa. Tiba-tiba buat drama Tanya Sama Pokok. Jadi kita sama-sama rasa macam Tanya Sama Pokok itu satu gelanggang di mana mula berpencaknya kami. Okey, mulai kami mula berpencak. Bila Abang Sabri Yunus kata boleh ke kita berkawan, apa yang terlintas di fikiran akak masa tu? Sebenarnya rasanya kita banyak benda tak payah cakap. Dah lama kita berkawan. Bila kita memandang kita sendiri rasa. Ya. Sebab tu saya ni termasuk dalam orang yang tak suka gagal lah. Jadi bila saya nak bertanya itu saya dah pasti saya takkan gagal. Dah praktis maksudnya. Benda yang positif kita tengok di Sri adalah perkahwinan antara abang dan juga akak. So mungkin abang dan akak expect tak benda tu akan jadi macam pom? Jauh nak menjangkakan benda ni. Sebab tu kami tidak nak war-warkan, tidak nak heboh perhubungan kami sebelum ini. Sebab apabila dah terjadi macam ni, kami rasa macam kita tak boleh menolak pula kan. Ikut musim kan, sekarang tengah banjir untuk kami, biarlah kami mengalir dalam banjir itulah. Ikut musim, dia macam musim durian pula ni kan. So macam Kak Angeline pula macam mana? Kami berdua, sifat kami memang suka simple, tak mau heboh kan. Jadi kami pilih hanya ahli keluarga saja. Sampai juru gambar pun tak ada. Ya, tak ada. Ya. Dan apapun kami dua sangat bersyukur apa yang telah Tuhan tetapkan itu. Kami tak merasakan bahawa orang mendoakan kami sebenarnya. Kita sendiri pun tak tahu sebab apa. Sama-sama dalam majlis kita sendiri tak pegang phone. Kan? Tiba-tiba orang cakap, oh my god, you tak tengok itu phone. Tak, mana phone saya? Phone simpan kenapa? Dia cakap dah viral dah. So mungkin kita boleh tahu sikit macam mana Kak Angeline dan juga Abang Sabri terlibat dalam industri ni. Angeline terlibat dalam industri ni tahun 86. Masa tu dekat RTM, empat sekawan, pelan-pelan dengan production house kat luar. 92 Angeline terlibat dengan Seni Mete buat sitcom. Itulah masanya jumpa guru saya. Orang kata saya idola. Maknya semalam kan Abang Budi mengintai anak ada kursi lah. Kita orang tiga orang ni memang nak tunggu mari niat nak mengintai sekarang lah. Masa tu Angeline sangat lemah dalam bahasa kan. Dan dengan sitcom komedi, macam mana nak buat orang ketawa. Sebab bila datang ke sinematik ini kena buat lawak. Apa yang Angeline ada ni adalah hasil dari bimbingan mereka. So untuk macam Abang Sabri Yunus pula macam mana? Sebab kita memang membesar dengan cerita-cerita abang kan. Saya dah pada 84 sudah main teater. Dalam masa main teater tu kawan saya, seorang penulis skrip teater dan juga pengarah teater, dia letakkan satu watak untuk saya sebab saya dah biasa berteater dengan dia. Okey, malah kawan-kawan dalam Pimai Tang tu ketika itu hampir semua saya kenal. Oleh kerana saya dah biasa dengan dia orang kat luar, jadi saya
masuk sentak je dia orang. Dan di situ barangkali Hafsah tengok, wah budak ni bagus ni, boleh main orang semua ni kan. Lalu saya dikekalkan dalam bintang tu. Nama West My Golok pun saya create secara spontan. Pak Uda tanya, siapa nama kau? Jadi bila sebut West My Golok, Ahmad Musuh tersambung. Dia tanya kita pula golok dia kat mana. Where is my golok kan? Kan, tapi bila kita tengok headline, Wan Ismail Golok dan Lucy. So maksudnya dia kata macam memang betul lah, dreams come true, dia kata macam tu kan. Macam mana impression each other dalam sitcom tu? Jadi apabila dia sudah meletakkan saya sebagai seorang yang dia nak belajar, saya harus hadirkan diri saya sebagai seorang yang dia patut belajar daripada saya. Okey, tetapi dalam bentuk gurauan-gurauan di dalam sebagai watak, saya harus bagi gurauan yang maksimum supaya penonton suka. Lurahnya akan sama kita cecah. Laut dan onak dan danaunya sekali. Dan kita hanyut dan lemas bersama-sama di dalam. Macam untuk Abang Sabri pula, apa karakter yang ada pada Kak Angeline yang membuatkan Abang macam like, boleh tak kita berkawan? Berkawan. Okay. Nilai berkawan tadi sangat penting. Sebagai seorang kawan, setia kawan, kasih sayang seorang kawan sangat penting. 92 ke 20, lama kan? Lama. Baru masuk fasa kedua, secara tak sedar. Masa PKP, mempunyai ruang yang banyak. Dah tak ada buat apa. Betul. Okay. Tek. Rupanya makin seronok. Apa agaknya teks tu ya? Kita curious. Dia boleh dia hantar satu pantun, dia suruh balas. Angeline boleh tunggu. Macam mana balas pantun? Sebab itu yang saya dengan dia masa berkawan dulu, saya ajar dia siapa dia. Jadi saya masih kekalkan sifat berkawan tu. Habis saya nak berhubung dengan siapa kawan saya, tak kaya mudah. Kenapa kau hantar ke pantun ni? Hantar ke pantun ni. Jadi saya cari orang yang okey. Orang boleh terima kan. Ambil masa sangat panjang. Baru kami tukar WhatsApp dengan call. Lama, bukan kata telefon lah sedap sikit kan? Tak, masih segan nak menelpon. Kita ambil 1 tahun untuk WhatsApp. Setiap malam WhatsApp 2 jam, 3 jam boleh. Tua kan, slow kan. Lepas itu, setiap malam kita boleh borak sampai 2-3 jam. Untuk tidur, sebelum tidur. 2 jam putus, call back. Banyak topik nak berborak apa saja tu. kami berdua boleh bincang sebab kami bermula sebagai kawan. Ya. Jadi sebagai kawan kita bincang. Dalam PKP lockdown, tak boleh jumpa kan? Kita boleh macam mana? Abang, jom kita tengok wayang. Abang duduk depan TV, Angeline duduk depan TV di rumah Angeline. Kita sama-sama tengok satu wayang. Macam Kak Angeline, kalau paling ingat lah, apa ayat yang paling sweet daripada Abang Sabri? Saya rasa kalau saya jawab dulu tak pernah yang tak sweet saya bagi dia. Betul. Angeline pernah kan, dia buat Angeline terkejut. Masa Angeline syuting dekat Sungai Besar, Amar Titan. Amar kata dia balik. Boleh saya tumpang? Dia cakap boleh. Tiba-tiba, abang punya assistant, abang Man Kobena tanya kan, esok akan balik ah? Akak tak balik dengan Amar. Akak balik dengan Abang Sabri. Lepas Angeline pandang abang. Tak tahu kenapa mulut Angeline pandang dia. Tiba saat itu, masa Angeline pandang dia mata dengan mata, Angeline tiba-tiba rasa malu lah. That's why kita cakap, mata sudah memberitahu antara satu sama. So, abang cakap, Angeline nak balik dengan Amar ke balik dengan abang? Tentulah balik dengan abang. Lepas tu dia cakap dia ada meeting. Okeylah, dia sambil dia ambil Angeline balik. So sampai rumah Angeline, Angeline tanya, abang nanti meeting pukul berapa? Abang tak ada meeting. Abang hanya balik hantar Angeline. Abang sekarang balik Sungai Besar. Masa itu kan, Angeline punya hati sudah melt. Kita nak recap sedikit. Waktu abang sendiri macam bagi tahu Kak Angeline macam, jom kita kahwin. Apa ayat tu yang keluar? Itulah ayatnya. Simple je. Jom kahwin. Yes. Tu saja. Yes. Tak ada the most beautiful woman. Sebab saya dah banyak dah menggunakan bunga-bunga bahasa ayat-ayat sastra sebelum ini. Jadi sampai satu peringkat saya stop dengan jom kita kahwin. Lepas tu Kak Angeline terus cakap, dia tengok mata saya macam ni. Sama. lepas Boleh? macam tu saja.
Ya, macam tu saja. Jom kita kahwin boleh. Oh, setengah orang payah betul nak kena propose tak. kan. Saya menunggu saat untuk bertanya itu sebelah saya yakin. Sebenarnya saya kata saya tak suka gagal. Jadi saya sudah yakin saya tak gagal. Jadi saya menunggu saat. Tapi sebab apa dengan akak berkawan 30 tahun. Macam Ya. mana nak tahu fasa yakin tu? Macam dia kata tadi, mata memberi jawapan, tak perlu kata-kata kan. It's not the first marriage kan. Macam mana nak bagi tahu anak-anak tu macam like actually I nak macam tu. Pada mula-mula kita berkawan, Angeline dah bagi tahu anak. Anak-anak pun tahu kita kalau berkawan, kita bukan berkawan untuk main-main, kita berkawan untuk satu hari kita nak jadi pasangan. Kita biar mengalir je, tidak merancang, tidak apa. Sampai masa dah matang, dan Angeline terus bagi tahu anak. Bila saya cakap dengan anak saya, ayah nak ajak aunty kahwin. Anak saya seolah-olah berkata, inilah yang kami nak. Kan seolah-olah dia berkata, walaupun itu bukan dialog dia kan. Kerap bertanya bila nak kahwin, bila nak kahwin. Sabar dulu. Oh, sepatutnya apa ibu bapa yang tanya soalan tu ke anak, bila nak kahwin ni anak yang tanya kan. Bila nak kahwin sabar dulu. Aunty Angeline tu nama dia Angeline Tan. Kalau dia nama Mariam bin Yusof, esoklah yang kahwin ni. Okey, cakap pasal nama, saya tahu nama Adini tu bermaksud isteri yang menyayangi. So, untuk dapatkan nama Adini tu, of course Isha rasa kalau kita letak A, banyak sebenarnya nama yang keluar kan. Betul. Kenapa mata tu terus nampak Adini? Ya, saya tak tahu, ini semua kerja Tuhan. Yang pertama, kita nak kekalkan nama Angeline Tan. Nak tukar balik kat IC banyak masalah kan. Urusan bank apa semua. Bila pergi ke pendaftaran, ustaz yang depan tanya, okey, nak nama apa, nama Islam. Dia tiba-tiba kata, terserah pada abang. Saya pun, okey sekejap. Google. Saya nak Angeline Tan. Jadi saya nak A tu. Laju tu. Tapi saya macam Adini. Saya tengok Adini. Cantik. Saya pun tengok mana. Alamak, confirm. Nama tu dah cantik. Bila tengok makna, confirm. Confirm. Saya pun terus bagi Adini. Sekarang kita nak bercerita pula macam mana orang kata hati tu terbuka untuk mendekati agama Islam ni. Bukan senang. Angeline hormat semua agama. Tapi kadang-kadang bila kita baca ada artikel-artikel ataupun di luar-luar kelakuan orang, kita rasa takut tau. Jadi Angeline pernah selalu tanya soalan pada abang. Abang, ini betul ke macam ni? Kenapa macam ni ya? Abang kena usaha. Abang kena beri jawapan yang boleh Angeline terima. Saya terpaksa menjadi bijak tau. Terpaksa menjadi alim. Kalau tidak nanti kan dia tanya macam mana nak jawab kan. Angeline pernah cakap dengan abang, okey abang, sebenarnya kalau satu hari Angeline masuk Islam kan kerana abang je. Kerana Angeline sayang abang. Kerana Angeline cinta abang. Jadi Angeline rela buat ni untuk abang. Tapi abang kata tak boleh. Jangan. Abang tak nak macam tu. Jangan convert kerana abang. Itu sangat bahaya. Itu sangat tak baik. Betul. Dia tunjuk apa yang indah dalam Islam. Dia bimbing Angeline dari situ sampai Angeline boleh faham. Kita dengar, kita faham dan kita terima. Betul. Satu usaha yang non-stop lah abang buat untuk membimbing Kak Angeline sampai sekarang. Ya, betul. Masih lagi saya rasa masih lagi dia tak stop. Ya, Saya stop sebab Angeline baru mula. Betul. Yang paling best sekali saya macam mana saya nak mendekati dia supaya mudah memahami dan menerima. Kalau kita bagi dia baca buku ni, susah nak faham. Tengok video ni, tak boleh nak faham kan. Sembayanglah alim waktu ni gini, waktu ni 3, waktu ni 4. Dia akan tanya kenapa tu 3. Kalau sama Islam tak tanya lah kan. Kak Angeline memang betul-betul tanya detail Kenapa Maghrib 3? Sudah. Jadi pertanyaan dia datangnya dari satu pertanyaan tak sama dengan orang Islam bertanya. Kanga Perlis Ya, saya. bukan satu tempat yang macam abang ataupun akak membesar atau, tapi kenapa pilih di tempat tu? Ya, asalnya kami nak pilih Australia lah. Saya tak ada duit lah. Macam mana tu? Tempat bukan menjadi penting kan. Dan sudah tentunya kita dalam Islam kita tahu bahawa perkahwinan seorang Islam sama Islam di Malaysia ni harus satu agama.
Bila satu agama dah tentu yang nikah tu nikah cara Islam. Betul. Jadi tidak ada masalah negeri mana pun. Okey. Mufti Perlis itu antara ceramah-ceramah dia yang saya dedahkan kepada Angeline. Sebab dia sertakan dengan dalil, hujah, bukti. Saya nak juga Dr. Mazhar sebab dia antara orang yang dia dah rasa senang. Okey, bila kita cakap pasal perkahwinan ni, of course setiap couple kan mesti nak pergi honeymoon. Adakah honeymoon di Australia? Tak. Sisi abang adalah honeymoon saya. Sebenarnya bukan tempatnya, perasaan dan hati kita. Tak perlu lain tempat. Saya rasa bahagia, saya rasa tenang. Itu je. Selama Isha bekerja di Gempak dan juga Era, lebih daripada 4 tahun. Ini adalah kali pertama Isha jumpa couple yang sangat-sangat kita boleh nampak daripada mana dia start part 1, part 2, dia punya climax sampai betul. sekarang. Terima kasih kerana datang di Gempak Most Wanted. Thank you so much Akak dan juga Abang. Mungkin sedikit ucapan kepada peminat-peminat tak berhenti menyokong sampai sekarang. Angelina ucapkan terima kasih kepada semua yang kenal tak kenal, semua yang hantar ucapan yang indah-indah, bagi kita doa-doa. Itu sangat-sangat Angelina menghargai. Dan kepada kawan-kawan orang ramai kat luar yang lalu kita budak Grab yang berhenti kata, "Kak, selamat pengantin baru." Sangat-sangat menghargai. Kami tak pernah menyangka tidak menyangka bahawa bersatunya kami sebagai pasangan di Malaysia ini dinikmati oleh semua orang sekarang ini. Alhamdulillah saya rasa. Syukur, alhamdulillah.